Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة النحل pada ayat yang ke-97. Semati datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Akram, Kampung Datuk Keramat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, kasih sayangnya yang tiada bertepian kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insyaAllah. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan semuanya di dalam jagaan Allah SWT, insyaAllah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi daripada surah An-Nahli, juzuk yang ke-18, juzuk yang ke-14, pada ayat yang ke-97, kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang hidup beramal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan yang turut beramal soleh, maka Allah kata kepada dia, dia adalah orang-orang yang beriman. Siapa-siapa pun di dunia ni, kalau dia buat amal soleh, maknanya dia percaya dengan Allah. Bahkan Allah SWT beri kejaminan kepada manusia yang beramal soleh tersebut. Allah kata, kami akan jadikan hidup dia penuh dengan kebaikan. Hidup dia ini penuh dengan segala kebaikan. Apa yang dia nak, semua yang terbaik Allah akan berikan kepada dia. Itu maksud terbaik dan penuh dengan kebaikan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah SWT menyebut, kami akan lipat gandakan ganjaran pahala kepada manusia yang hidup beramal soleh di dunia ni. Jadi maknanya Allah berikan ganjaran kepada kita di atas amal soleh yang kita hidupkan di dunia ni. Maka dengan itu kita akan jadi manusia yang dipenuhi dengan kebaikan, hasil daripada kebaikan yang kita amalkan, yang kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat itu mendatangkan manfaat dan ibrah yang baik kepada kita sekalian, untuk kita terus beramal soleh kepada Allah walau apa jua keadaan sekalipun, insya-Allah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesanan Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril kata, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jibril pesan kepada Rasulullah, Jibril kata, hiduplah kamu wahai Muhammad seperti mana yang kamu nak hidup di dunia ni. Tetapi kamu kena ingat,
kamu akan dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah kepada sesiapa yang kamu kehendaki di dunia ni, ikut suka kamu, tetapi kamu kena ingat kamu akan berpisah dengan dia suatu hari nanti. Bahkan disebut oleh Jibril alaihissalam, wa'mal ma syi'ta, dan amallah apa yang kamu nak beramal di dunia ni. Kamu nak buat apa, ikut suka kamu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, kamu juga akan dibalasi atas apa yang kamu kerjakan di dunia ni. Buat baik dapat baik, buat jahat dapat dosa, dapat azab. Begitulah yang dipesan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis itu juga mendatangkan ibrah yang baik kepada kita untuk melakukan dan meneruskan melakukan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla di dunia ni. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat ni sekalian, malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Bahrul Mazi. Malam ni kita berbahas satu tajuk, bab ma jaa fil ihsani wal afwi, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan belas kasihan dan memaafkan apa kesalahan orang. Ni tuan-tuan, cerita malam ni cerita akhlak, iaitu cerita berkenaan dengan membicarakan tentang belas kasih. Ihsan ni maksudnya apa? Belas kasihan, sayang, dan memaafkan apa kesalahan orang kepada diri dia. Orang buat salah kat kita, kita reti maaf. Ini orang baik. Kemudian disebut belas kasihan sesama manusia dan reti memaafi atas kesalahan orang kepada kita. Ini tajuk kita bicara pada malam ini. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya manusia itu ada yang berbudi dan ada yang berbakti, dan ada yang tiada malu, berbudi dan berbakti. Maka jika sekiranya engkau ada jumpa orang itu tiada mau berbudi kepadamu dan tiada mau berbakti, janganlah pula kamu sepertinya. Misalnya pergi kamu kepada seorang, tiba-tiba tiada kamu dipedulinya dan tiada kamu ditegurnya dan tiada diajaknya duduk, kemudian datang pula ia kepadamu, janganlah kamu memperbuat akan dia seperti ia memperbuat akan kamu. Cerita malam ni tuan-tuan, cerita malam ni demai daripada keadaan yang disebut di dalam kitab ni. Dia ada pertalian daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya agama kita ni dia tak nak kita jadi manusia yang suka balas dendam. Apa orang buat jahat kat kita, kita pun nak balas jahat kepada dia. Tak boleh. Agama kita tak bagi benda ni. Bahkan kalau orang tak pernah berbudi pun kat kita, tak pernah orang berbakti pun kepada kita, kita ditegah sama sekali jangan cuba nak membalas balik atas keburukan orang kepada kita. Jangan sesekali cuba nak membalas dendam dan nak membalas balik atas apa keburukan orang buat kepada kita. Itu ditegah oleh agama kita. Maknanya siapa-siapa pun pernah buat kita pergi duduk dengan dia, kita sampai satu tempat, orang tak semawa kat kita, kita main duduk sini, orang tak semawa pun, tak ada orang pun nak reti semawa kepada kita. Faham semawa? Ajak lah. Tak ada orang persila kita, tak ada orang invite kita, tak ada orang permuliakan kita, tak ada orang buat baik kepada kita. Tiba-tiba satu tahap kita pula punya keadaan orang yang sama pernah buat kat kita macam tu. Kita tengok, oh dia ni dulu dia pernah buat kat aku pergi rumah dia, dia buat aku macam ni. Sekarang tiba masanya pula aku nak buat kepada dia. Oh yang ni benda dilarang di dalam agama kita. Maknanya tak boleh kita nak balas balik keburukan orang kepada kita. Ini benda yang dipesan oleh agama kita supaya kita tidak berbalas balik di atas keburukan orang kepada kita sekalian. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat ni sekalian, bahkan disebut, bahkan tegur akan dia dan memuliakan akan dia dan hormatkan dan ambil peduli, ajak ia naik ke rumah, jamu akan dia yang
yang ada kepada kamu dan lawan ia bercakap dan berbual dan muliakan apabila ia mau meninggal kamu. Demikianlah itu disuruh oleh agama kita. Syarak kita suruh apa tuan-tuan? Dia suruh kita buat baik kepada orang. Maksudnya apa? Menyantuni manusia dan memuliakan seseorang manusia yang mulia itu disuruh oleh baginda Nabi, bahkan disuruh oleh agama kita. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata, iza ja'akum karimun fa'akrimu. Apabila datang orang yang mulia kepada kamu di rumah kamu ataupun bersama-sama dengan kamu, maka permuliakanlah dia. Maknanya disuruh oleh agama kita mempermuliakan manusia. Maka disebut di sini hormat akan dia. Jangan kita tak hormat. Bahkan ambil peduli, ajak ia naik ke rumah, ajak naik ke rumah. Ajak naik ke rumah ni orang Melayu dia ada pantang larang dia sikit. Dia selidik dulu. Dia bukan senang-senang nak ajak naik atas ke rumah ni tuan. Orang Melayu kita macam tu. Tapi kalau Arab tuan-tuan baru jumpa 2 hari, 3 hari, terus ajak main rumah tuan. Arab macam tu. Dia lebih besar hati. Tambah kita main pula ni tuan-tuan sebagai tetamu pi ke Masjidil Haram, kita pula main daripada Malaysia pi buat umrah situ. Pak Arab ni pula kenal kita sebab kita classmate dia sewaktu dia Al-Azhar tu. Dia kata, jom Syekh pi rumah aku nak ajak hang main rumah aku. Dia mesti ajak kita tuan-tuan. Dia sanggup habis masa dan dia sanggup buat segala-galanya untuk invite kita pi ke rumah dia. Maknanya dia besar hati tuan-tuan, besar hati. Dia macam orang Kelantan. Orang Kelantan lain tuan. Orang Kelantan dia ada rumah dia. Cuba tuan-tuan pergi tengok rumah orang Kelantan. Saya pergi kawan orang Kelantan. Orang Kelantan dia ada rumah dia. Bila rumah dia ni tuan-tuan, dia ada beranda. Kalau orang kenal, baru kenal sehari dua, dia setakat minum kopi kat situ tak masuk dalam. Tetapi kalau kenal lama, sampai jadi baik, sampai jadi bersahabat, yang ni boleh masuk sampai ke bilik dia tuan-tuan. Orang tu hebat. Dia ada perbezaan dia. Kenal setakat satu hari, 2 hari kat luar je. Tetapi kalau kenal lebih masa, kenal lama, boleh masuk ke dalam sampai boleh minum kopi, siap boleh makan nasi kerabu lagi sampai dalam rumah. Tu kemas. Yang tu maknanya baik sungguh lah tuan-tuan. Kita orang utara pula macam mana? Orang utara ni tak ada. Kenal ke tak kenal, main masuk tuan-tuan. Tu orang utara. Dia lain sikit tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian. Maknanya disuruh oleh agama kita, ajak ia naik ke rumah, jamu akan dia apa yang ada pada kamu. Sebab apa Nabi SAW suruh kita ajak naik sampai ke rumah ni? Sebab apa? Rupa-rupanya bila kita semak hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sadaqa Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa yang beriman kepada Allah, kemudian dia beriman kepada yaumul akhirah, maka dia mesti memuliakan tetamu dia. Rupa-rupanya ada kena mengena dengan hadis Nabi SAW. Jadi maknanya ditulis oleh pengarang kitab ni juga, Syekh Idris Al-Mabawi dalam kitab ni, maka disuruh kepada kita berbuat sedemikian sebab ada bertepatan dengan kata-kata Nabi SAW. Maka disebut di sini bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dan katanya, An Malik bin Nadlah Al-Jashami qala qultu ya Rasulullah ar-rajulu amuru bihi fala yaqribani fala yudiquni fayamuru bi afa ajziya bih. Sadaqa Rasulullah SAW. Qal la aqrih. Qal wa ra'ani rasa sayyab faqal hal laka min malin qultu min kullil ma qad a'tani Allahu minal ibil wal ghanam qal falyaturu alaik. Sadaqa Rasulullah SAW. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Malik bin Nadlah Al-Jashimi radhiyallahu anhu, katanya, berkata aku kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seorang laki-laki hamba lalui akan dia. Ni dia cerita ni tuan-tuan.
yakni telah melalui hamba di rumah satu orang, maka tiada dipedulikannya hamba, tiada ditumpangkannya hamba di rumahnya, dan tiada dijadikannya hamba dhaifnya, yakni tiadalah diajaknya hamba singgah di rumahnya makan atau apa-apa yang kiranya redha dan yang ada padanya memberi hamba. Kemudian melalui pula ia di rumah hamba dan di tempat hamba, maka adakah hamba balas akan dia sebagaimana ia memperbuat hamba itu tidak hamba peduli akan dia, dan tiada hamba tegur dan ambil indah akan dia pula. Ni tuan-tuan, sahabat Nabi ni dia baik tuan, dia baik. Siapa dia, nama dia tuan-tuan? Nama dia Malik bin Nadlah. Malik bin Nadlah tuan-tuan. Malik bin Nadlah ni tuan-tuan, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, pernah satu hari hamba melalui satu rumah seorang sahabat ni. Bila aku lalu sebelah rumah dia, dia tengok aku. Cuma dia tak panggil aku, dia tak ajak aku naik atas rumah dia. Bahkan dia tak ajak aku makan di rumah dia, apa yang ada di rumah dia. Dia tak buat pun benda-benda yang tuan hamba suruh hamba buat. Satu hari, dia pula lalu di kawasan rumah hamba. Dia lalu, adakah aku nak balas balik atas perbuatan yang dia pernah buat kepada aku? Aku nak kena balas balik ke? Macam perangai yang dia duk buat kepada aku selalu macam tu. Maknanya tanya ni untuk apa? Tanya ni nak ambil kepastian. Boleh tak kita balas balik di atas perbuatan manusia yang tak baik tu? Boleh tak kita nak balas dengan perbuatan yang tak baik juga, seperti mana yang dia buat tak baik kepada kita? Maka jawab Nabi SAW. Nabi kata, la aqrah, sabda Nabi SAW, jangan buat tidak peduli dengan sebab tidak berbudi ia padamu, dan tidak peduli ia akan kamu dahulu itu, bahkan beri ia menumpang padamu apakala ia hendak menumpang bermalam. Kasihanlah kamu kepadanya, dan jangan ambil salah perbuatannya ke atasmu dahulu itu. Mulia akan dia dan jamu makan akan dia, dan sambut kedatangannya dengan baik, sebagaimana kamu memperbuat sekalian dhaif kamu sebelum ni. Maknanya Nabi pesan apa? Nabi kata yang pertama, jangan buat macam tu. Dia buat apa segalanya kejahatan kepada kamu, dia buat tak layan kamu, dia tak panggil kamu, dia tak jemput kamu masuk rumah, dia tak jamu makan kamu, kamu jangan balas balik. Aku tak izinkan kamu buat macam tu. Maknanya Nabi larang kita. Nabi larang jangan kamu sesekali buat kepada manusia yang manusia pernah buat jahat kepada kamu. Jangan balas balik dengan kejahatan. Bahkan Nabi bagi satu solution kepada dia. Nabi kata kamu kena jadi manusia mempermuliakan dia. Invite dia, jemput dia masuk ke rumah kamu, jamu makan kepada dia, dan permuliakan dia seperti mana kamu pernah permuliakan dhaif, tetamu kamu sebelum ni. Kamu pernah memuliakan manusia tersebut, makna kamu permuliakan dia juga seperti mana kamu pernah mempermuliakan dhaif yang pernah datang ke rumah kamu. Itu disuruh oleh baginda Nabi SAW. Maknanya apa? Nabi ajak satu benda akhlak yang mulia yang Nabi sampaikan dari kalam dia, daripada lidah Nabi sendiri. Apa maksud? Maksudnya ini sunnah Nabi SAW yang diajak oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat dia, juga kepada umat-umat dia seperti kita ni, untuk turut serta mengikuti apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Itu maksudnya. Kata Malik bin Nadlah, dan telah dilihat oleh Nabi akan daku memakai pakaian buruk-buruk, maka sabdanya, tidakkah ada bagimu harta? Ni tuan-tuan, Nabi bila cakap tu, Nabi tengok sahabat Nabi yang bernama Malik bin Nadlah ni. Selepas Nabi suruh dia jamu makan, selepas Nabi suruh dia invite orang naik atas rumah dia, selepas Nabi cakap suruh mempermuliakan orang ni, Nabi tertengok pakaian sahabat ni. Nabi tengok pakaian dia ni, pakaian yang buruk tuan-tuan. Dia orang yang tidak berada. Nabi tanya dia, wa ra'ani rasa sayyab faqal halaka min malin. Nabi kata apa dekat dia? Kata Malik bin Nadlah oleh Nabi akan daku, Nabi kata apa?
aku memakai pakaian buruk, maka sabda Nabi, tidakkah ada bagimu harta? Hang ni tak ada duit ke? Nabi tanya kat dia, hang ni tak ada harta ke? Sampai baju hang macam ni, sampai pakaian hang huduh macam ni, hang tak ada harta ke? Nabi tanya pada dia. Maka kata Nabi SAW, kataku kepada Nabi, bila Nabi tanya kepada aku, kamu tidak ada harta, maka kata aku kepada Nabi, daripada sekalian harta sesungguhnya telah diberi Allah akan dia aku daripada unta dan biri-biri. Bila Nabi SAW dengar akan katanya demikian itu, lalu sabdanya, maka hendaklah kamu lebihkan dan zahirkan nikmat Allah yang dikurnianya padamu itu daripadamu. Maksudnya apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu zahirkan, tunjuklah. Maknanya apa? Kamu ada harta, kamu jangan duk tunjuk keburukan pakaian yang ada pada kamu ni. Sebaliknya, kamu zahirkan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu ni. Tunjuk bahawasanya kamu orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Kamu jangan jadi manusia yang nak menyamak kata kamu ni berpakaian buruk sedangkan kamu ada unta. Unta zaman dulu maksudnya apa? Kaya raya. Unta zaman dulu kemudian ada biri-biri, maksudnya apa? Kaya raya. Tiba-tiba dia pakai pakaian buruk di hadapan Nabi SAW. Tiba-tiba dia pergi tanya Nabi pula, bagaimana keadaan? Boleh tak aku nak balas balik atau orang buat kejahatan kepada aku? Perlukah aku invite orang naik atas rumah aku nak jamu makan dia? Nabi jawab tadi apa? Buat balas balik atas kebaikan kepada dia, jangan buat kejahatan kepada orang, dan mempermuliakan orang, dan berikanlah makan. Sebab kamu ni bukan orang miskin, sebab kamu ada BMW di rumah. Sebab apa saya kata BMW? Nak kira, nak compare zaman sekarang. Entah. Maknanya di rumah tu kereta macam-macam ada, tiba-tiba main masjid pakai pakaian lekeh. Kemudian tak nak panggil orang pergi rumah dia sebab dia sendiri berperwatakan pakaian seorang yang miskin, sedangkan di rumah dia kereta 16 biji. Maknanya hebat. Tetapi jangan sorokkan kenikmatan yang Allah kurniakan. Kalau tuan-tuan baca dalam ayat Quran dalam surah Ad-Duha, ayat lah kali, apa dia? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, pamerkan, zahirkan dia. Itu disuruh oleh Al-Quran kepada kita sekalian. Masalah menzahirkan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu, itulah yang disuruh oleh syarak kita, sebagaimana tersebut dalam sepotong hadis yang dibacakan tadi. Tatkala sudah disahut oleh Malik akan pertanyaan Nabi bahawasanya diberinya berhalta unta dan kibas, maka Nabi pun mengajar akan dia. Malik akan pertanyaan Nabi bahawasanya diberinya harta unta dan kibas, maka Nabi pun mengajar akan dia dengan sabdanya, apakala sudah ada kamu berharta, janganlah buat semacam ini, memakai pakaian yang buruk dan rupa huduh semacam orang sakai. Dia tulis ini sakai kan? Orang sakai ni orang apa? Orang tak betul kan? Jadi orang sakai ni Nabi kata jangan buat macam orang sakai. Hang orang kaya, tapi jangan berperwatakan seperti orang yang sakai. Dia tulis dah ni, bukan bahasa saya, bahasa kitab ni. Jadi saya baca lah tuan. Tuan-tuan jangan kata saya punya bahasa, itu bahasa kitab ni. Maka disebut sini, dan rupa huduh semacam orang sakai, tak tahu yang elok dan tak tahu syukur akan nikmat Allah. Bila sudah ada kurnia Tuhan akan nikmat, mengapa tidak dizahirkan nikmat itu? Beri makan anak isteri kamu berluasa sepatutnya, dan bersihkan pakaian kamu dengan pakaian yang baru, dan cuci akan dia. Atas sekira-kira ada persalinan yang baik, kemudian bersedekah kamu dan berbuat khairat. Apakah gunanya harta itu dicari? Bukankah harta itu nikmat Allah? Kalau sudah kamu tahu ia nikmat Tuhan yang telah dikurnianya kepadamu, gunakanlah pada tempat yang diredhanya, bukan disuruh syarak himpun dan cari dengan tidak digunakannya pada tempatnya. Bahkan dikurnianya kamu itu supaya syukur kamu dengan memperbuat sebagai suruhnya. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis malam ni kita baca hadis apa tuan-tuan?
hadis sahih. Apa maksud hadis sahih? Hadis sahih ni hadis yang tinggi kualiti dan martabatnya, yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang besar kedudukannya di sisi Nabi dan di dalam ilmu hadis. Maka hadis ini hadis yang boleh kita guna untuk beribadah dan beramal dengannya, dan boleh kita nak guna pakai untuk kita nak berhujah sesama manusia. So tak payah nak berhujah dengan orang lah tuan-tuan. Cukup faham hadis ni hadis sahih cukup. Jangan duk bergaduh dengan orang. Tuan-tuan dikasihi sekalian, masalah berbudi kepada orang itu disuruh syarak kita, yakni maulah seseorang sentiasa berbuat bakti dan berbuat baik kepada saudaranya dengan mengharap pahalanya daripada Allah jua, dan tidak memandangkan apa balasan daripada tempat yang dibuat bakti. Maka tolonglah siapa yang patut ditolong, dan berilah apa-apa sesuatu hajat kepada yang berhajat, dan sempurnakan apa sesuatu kemahuan saudaramu jikalau belum pernah engkau melihat budinya sekalipun. Demikianlah disuruh oleh syarak kita dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada An Huzaifah Al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wazannu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi tempat simpan rahsianya, nama Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma. Cuba tuan-tuan dengar nama ni. Nama ni tuan-tuan kena takut. Takut apa? Sebab nama ni bukan kaleng-kaleng orang. Sebab apa? Sebab Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma ni tuan-tuan, dia penyimpan rahsia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan kaleng-kaleng punya sahabat. Dia tak sama macam Abu Bakar, dia tak sama macam Umar, dia tak sama macam Osman, dia tak sama macam Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dia tak sama. Dia seorang saja sahabat Nabi yang menyimpan rahsia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga digeruni oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebab kedudukan dia tu. Apa hebat dia? Di dalam tangan dia, di dalam tangan dia ada nama-nama munafik yang disebut oleh Nabi di dalam simpanan dia. Sahabat Nabi tak tahu. Dia seorang saja tahu di kalangan sahabat Nabi siapa dia ahli munafik. Senarai nama ahli munafik semua ada pada dia. Boleh cerita mai. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab yang kaki marah, yang cukup hebat kemarahan dia ni, pergi jumpa Huzaifah bin Al-Yamani ni, pergi sembang dengan dia. Dia pergi bisik ke telinga Huzaifah Al-Yamani. Dia tanya apa? Wahai Huzaifah, tolong tengok nama aku Sayyidina Umar Al-Khattab ni ada tak dalam senarai ahli-ahli munafik di tangan kamu. Tolong tengok Ustaz. Tolong cek nama Ustaz. Tolong cek status nama aku. Ada tak nama orang munafik nama aku dalam senarai tersebut? Takut dia kan? Takut. Cuba kalau ada orang yang macam tu zaman sekarang kan, yang jenis simpan nama. Nama ahli syurga ada kat dia, nama ahli neraka ada kat dia. Agak-agak kita takut kan? Takut kan? Pergi bisik kat dia, Ji, tengok Ustaz nama saya ada tak nama dalam ahli syurga. Dia cek status nama IC apa IC. Dia pun cek. Cek dia kata ahli syurga tak ada nama pakcik ni. Tak ada. Habis macam mana saya ni? Cuba cek dalam ahli neraka ada. Dia kata dalam neraka ada ni. Tingkat paling bawah sekali. Tuan-tuan nak kata apa? Oi, peluh kan? Peluh kita. Dengar-dengar nama macam tu, balik kita taubat dan suha tu tuan-tuan. Teriak ayat mata darah keluar. Tuan. Sebab apa? Sebab kita diketahui dengan sebab rahsia tersebut, dengan nama kita yang diketahui bahawasanya kita ahli neraka. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab pun takut. Bila ditanya Sayyidina Huzaifah bin Al-Yamani ni tuan-tuan tentang nama dia, sama ada berada di dalam kelompok ahli neraka ataupun sebaliknya, dia pergi tanya. Bila pergi tanya, Huzaifah bin Al-Yamani cek, tengok dalam senarai,
Dia kata apa? Nama Tuan hamba tak ada dalam senarai ahli munafik. Seronok Sayyidina Umar Al-Khattab sebab nama dia tak tersenarai di dalam geng-geng munafik. Bila tak senarai maksudnya apa? Orang baik Jadi dia pun seronok. Itu Huzaifah bin Al-Yamani. Ni kita baca hadis dia. Dia kata apa? Mari tuan-tuan dengar. Kata Huzaifah bin Al-Yamani, kata Nabi SAW, jangan ada sekalian kamu itu melampau-lampau pak turut orang pada baiknya sama-sama baik dan pada naikkan sama-sama tak baik. Berkata sekalian kamu, jika berbuat baik orang pada kami, nescaya berbuat baik kami kepada dia. Dan jika tidak berbuat baik orang, nescaya tidak berbuat baik kami kepada dia. Masalah berbudi dengan menanti akan orang berbudi itu dikeji syarak seperti mana tersebut hadis tadi, tuan-tuan. Maknanya jangan tunggu orang buat baik kepada kita dulu baru kita nak balas baik balik kepada orang. Itu dilarang, bahkan dikeji oleh agama. Faham tuan-tuan dan puan sekalian? Jadi maknanya jangan tunggu orang buat baik kat kita. Orang tak belanja makan, aku pun tak nak belanja orang makan. Susah. Orang tak belanja aku roti canai dekat kedai Abang Man, aku takkan belanja roti canai dekat kedai Abang Man. Elok. Maknanya apa? Dia tunggu orang buat baik dulu. Ni payah. Orang macam ni, kalau dalam bahasa TikTok dia kata apa? Ini parah ni dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan dia kata sekalian. Maknanya apa? Jangan tunggu orang buat baik kepada kita dulu baru kita nak buat baik. Jangan. Sebaliknya, turutilah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tamak nak buat baik kepada seluruh manusia yang berada di dunia ni. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut dia. Bahkan dikatakan pula mana ni tuan-tuan? Cerita ke orang ni hilang. Maka janganlah dikata dan dinanti berbuat baik padamu, barulah kamu mau membalas akan dia baik, atau memandangkan dia orang yang tak mau berbuat baik kepada kamu pun tak mau berbuat baik kepadanya, seperti kamu nampak dia orang tak akan menolong, kemudian kamu pun membiarkan dia orang kamu nampak tak akan memberi, maka kamu pun tak mau memberinya pula. Dia orang tak mau bermuafaqah denganmu. Apa maksud bermuafaqah? Bersependapat dengan kita. Itu maksud bermuafaqah. Muafaqah ni bersependapat dengan kita. Itu maksud muafaqah. Maka kamu pun tak mau masuk muafaqah dengannya, maka sekalian itu tiada baik bagi kamu. Maka yang lebih baiknya ikut turut seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dan tetapinya yang terlebih baik itu sediakan diri kamu berbuat baik dengan sentiasanya, iaitu jika berbuat baik orang-orang padamu, maka engkau balas berbuat baik kepada mereka itu. Dan jika tidak berbuat baik mereka itu akan sekalian kamu, maka jangan kamu sekalian kamu berbuat tidak baik akan mereka itu. Dan jika mereka memberi mudarat kepada kamu sekalipun, maka yang lebih baik memaafkan mereka itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Maksudnya kepada kita sekalian, bila siapa-siapa pun buat baik kepada kita, buat jahat kepada kita, balaslah dengan kebaikan, sebab itu dipuji oleh agama. Kita ni tuan-tuan hidup di dunia ni, kita nak Allah puji kita. Bila kita nak kata Allah puji kita, maka perbanyakkanlah kebaikan untuk Allah puji kita. Kalau tak mampu nak membuat kebaikan, jangan larang orang nak buat kebaikan. Kalau tak mampu nak hidupkan sunnah Nabi, jangan halang orang nak buat sunnah Nabi. Kalau tak mampu nak buat kebaikan yang orang sedang buat baik, jangan cuba-cuba nak menghilangkan kebaikan orang yang suka membuat kebaikan. Begitu tuan-tuan. Jadi bila kita nampak sesuatu kebaikan orang buat, balas baliklah kebaikan kepada orang. Bila tak nampak kebaikan orang buat kepada kita, maka kita jadilah orang yang mula-mula melakukan kebaikan kepada orang. Tuan-tuan, kalau kita ikut apa yang Nabi cakap ni, kita selamatlah. Selamat. Bila kita baca tajuk ni tuan-tuan, yang kita bahas pada malam ni, bermaksud semua yang dianjurkan oleh agama kepada kita, semua benda ni semua baik.
Bila kita faham hadis Nabi, bila kita faham apa kata-kata Rasulullah, bila kita faham apa perbuatan Nabi, bila kita faham apa jawapan Nabi, yang bila orang tanya kepada dia tentang sesuatu kebaikan yang perlu buat, kita faham malam ni tuan-tuan, bermaksud Nabi sangat-sangat menganjurkan kebaikan kepada kita. Cuba tuan-tuan tengok Nabi dengan sahabat-sahabat dia macam mana. Contohnya apa? Sahabat-sahabat Nabi berlumba-lumba nak bagi salam kepada Rasulullah. Ternyata siapa yang menang? Nabi ke sahabat Nabi yang mula-mula bagi salam? Rasulullah terlebih dahulu mula bagi salam. Ni menyorok tepi tingkap ni, menyorok tepi pokok. Tunggu standby. Nabi sampai, jengoi bagi salam. Bila Nabi sampai, dia jengoi, dia baru nak bagi salam. Nabi, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Jumpa lagi satu pokok lagi, menyorok lagi sahabat. Menyorok. Bila jumpa dengan Nabi, baru nak bagi salam. Nabi bagi salam dulu. Masya Allah. Jadi siapa yang lebih tamak nak buat baik ni? Sudah tentu baginda Nabi SAW. Ada sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia cerdik, dia perancang. Hari ni kita rancang, kita nak dengar Nabi jawab salam macam mana. So kita ada 3 orang, kita pakat-pakat pergi bagi salam kepada Rasulullah. Kita tengok apa jawapan Nabi dengan salam kita tu. Seorang pergi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab, Waalaikumsalam. Selesai. Seorang yang kedua, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Selesai. Seorang lagi pula, Assalamualaikum warahmatullah ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lagi pula tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Waalaikumsalam. Yang tu ya. Sahabat Nabi panik. Pasal apa? Patah balik pula, jadi satu balik. Bertanya Nabi, ya Rasulullah, tadi kawan pertama bagi salam macam ni, hang jawab macam ni. Kawan kedua macam ni, hang jawab macam ni. Kawan ketiga macam ni, hang jawab macam ni. Kenapa kawan yang keempat hang jawab macam tu saja? Quran turun jawab, wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Quran jawab, apabila orang yang memberi salam kepada kamu, memberi penghormatan kepada kamu, fahayyu bi ahsana minha, jawablah lebih sikit daripada dia. Au rudduha, atau sama macam dia jawab. So Nabi jawab, sama macam tu ada sandarannya daripada kalamullah, daripada Al-Quran. Itu tuan-tuan yang boleh kita bicarakan pada malam ni. Wallahu ta'ala alam. Habis tajuk ni tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik pada pertemuan kita pada malam ni. Anjuran untuk datang ke rumah Allah. Tuan-tuan datanglah solat berjemaah di rumah Allah ni rajin-rajin. Mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan, dan tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan nanti, tuan-tuan akan bawa balik keberkatan daripada masjid yang tuan-tuan imarahkan ni. Mudah-mudahan rajin-rajinlah datang ke masjid dengan istiqamah. Kempen orang suruh main solat berjemaah di masjid. Sebab masjid ni tuan-tuan afdal untuk orang lelaki main semayang di masjid. Orang perempuan afdal semayang di mana? Di rumah. Kalau kita yang jenis orang lelaki semayang di rumah, kita itu adalah lelaki yang solehah. Sekian dimaklumkan. Jadi tolong nasihat kawan-kawan kita yang tengah duk mindam, yang tengah duk naik haji tu tuan-tuan, suruh dia main masjid sembahyang berjemaah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keridhaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu. Wahai Allah, wahai Allah, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi asbab buat ibu dan ayah kami dan pasangan kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami dan pasangan kami itu satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami dan pasangan kami itu satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami.
rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Kukuhkanlah ukhuwah sesama kami dan jauhkanlah berpecah belah sesama kami, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.